أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 167. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Rasanya satu ayat je. Dua, 165 dan 166. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Adakah ketika mana telah menimpa kepada kamu satu musibah, iaitu kekalahan dalam peperangan Uhud, yang mana kamu juga telah menimpakan musibah yang dua kali ganda kepada musuh kamu, lalu kamu berkata, bagaimana ini? Macam mana boleh berlaku? Kami tentera Islam, tentera Allah, bersama kami Rasulullah, dan melawan pula tentera kafir, bagaimana kami boleh kalah? Qul, katalah, Allah perintah pada Nabi kita SAW, jawablah kepada para sahabat, huwa min 'indi anfusikum, punca kekalahan adalah daripada diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Pengajaran ayat 165. Pertama, hiburan kepada orang yang beriman dengan apa yang Allah takdirkan, dengan apa yang Allah takdirkan. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah mencela orang-orang yang berkata, bagaimana kami boleh kalah? Sedangkan imam mereka adalah yang paling baik dan sempurna.
Ini kerana kesilapan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Yang ketiga, Assalamualaikum. Musibah yang lebih besar yang menimpa orang lain akan meringankan penderitaan mereka yang mendapat musibah yang lebih ringan. Yang keempat, semua musibah yang menimpa manusia adalah berpunca daripada dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, musibah yang menyedarkan orang yang beriman dan mengubahnya menjadi lebih baik adalah satu nikmat. Manakala nikmat ia menyebabkan seseorang semakin jauh daripada Allah, merupakan satu musibah. Okey, ayat 166. Okey, ayat 166 ni makna dia berkait rapat ataupun berkembar dengan ayat 167. Jadi pengajaran ni kita gabungkan dengan ayat yang kita akan tadabbur malam ni. Jadi kita sambung tadabbur. Okey, ayat malam ni kita dah mula sedikit semalam. 3 patah. Wal ya'lamal ladzina nafaqu. Kaitan ayat malam ni dengan ayat sebelum ialah setelah Allah bagi tahu apa punca tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah
dalam peperangan Uhud. Puncanya bukan daripada orang-orang musyrikin Mekah, bukan daripada kelemahan bilangan tentera mereka, tapi puncanya ialah sebab dosa. Kerana mereka mengingkari perintah Rasulullah, walaupun yang diingkari itu hanyalah satu perintah sahaja. Satu. Yang kedua, Allah begitu punca. Ayat malam ni Allah nak bagi tahu apa kesan, apa antara hikmah Allah menimpa musibah ini, iaitu tentera Islam kalah dalam perang Uhud. Apa antara hikmahnya? Ayat sebelum ni Allah dah sebut, iaitu untuk mengesahkan siapa yang benar-benar beriman. وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Daripada musibah ni Allah tahu siapa yang betul-betul berjuang kerana Allah. Dan ayat malam ni juga hikmahnya ialah untuk Allah membongkarkan siapa sebenarnya yang berpura-pura beriman ataupun yang bersifat munafik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا. Dan merah ke? Merah. Dan supaya dia iaitu Allah mengetahui supaya dia mengetahui daripada musibah ini siapa yang allazina, orang-orang yang mereka munafik. Jadi kalau kita perasan, kalau ayat sebelum ni Allah kata apa? وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Kenapa putus-putus? Pasal? Ini pasal ni. Ada juga putus. Okey. Allah kata daripada musibah ini Allah dapat tahu iaitu ilmu Allah yang mana tu? Allah dia tahu tak siapa yang sebenar beriman dan siapa yang munafik? Dah tahu. Tapi kenapa Allah beritahu, Allah timpa musibah dalam peperangan Uhud kepada tentera Islam untuk Allah tahu, sedangkan Allah memang dah tahu pun. Apa jawapannya? Apa dia? Tak. Maksud tahu tu. Ilmu Allah ada dua. Pertama, ilmu azali. Yang kedua? Bukan. Semalam baru. Cepat lupa. Zuhur. Ilmu zuhur. Jadi Allah dah tahu siapa yang benar beriman, siapa yang benar. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, itu ilmu Allah azali. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi setelah betul-betul berlaku,
dipanggil ilmu zuhur, iaitu Allah zahirkan apa yang sebelum ni hanya sebagai maklumat sahaja. Okey, jadi Allah kata daripada musibah ni Allah dapat tahu siapa yang mukminin. Yang kedua, siapa yang munafik. Kalau perasan, mukminin Allah sebut dalam bentuk isim fa'il. Sifatlah mukminin. Tapi orang munafik Allah sebut dalam bentuk fi'il, nafaqu. Dia kalau sama dengan mukminin, apa dia? Al-munafiqin. Baru selari. Kalau untuk Allah mengetahui mukminin, juga Allah nak mengetahui munafiqin. Tapi munafikin Allah tak guna perkataan munafiqin sifat ataupun isim fa'il. Allah guna fi'lun madi, nafaqu. Sebab apa? Sebab mukminin ni sifat yang asal. Orang beriman memang daripada asal lagi dia beriman. Maka Allah guna isim fa'il iaitu mukminin. Tapi kalau orang munafik ni sifat yang mendatang ataupun yang datang kemudian, bukan asal. Bila bukan asal dan datang kemudian, Allah guna dalam bentuk fi'il perbuatan. Fi'il ni menunjukkan benda tu. Okey. Okey. Jadi nafaqu fi'il. Fi'il menunjukkan apa? Benda tu baru, bukan asal. Sebab orang munafik ni asalnya beriman. Amanu summa kafaru. Mereka beriman kemudian mereka kafir. Okey. Kemudian waqila, dan dikatakan lahum, kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang munafik. Ta'alau, marilah, ataupun jom. Jom, qatilu, berperang. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Atau idfa'u. Idfa'u ni banyak tafsiran. Idfa'u pertama, kalau tak pergi berperang pada jalan Allah pun, paling-paling kurang pertahankan diri kamu. Pertahankan negara, tanah air kamu. Itu makna pertama. Yang kedua, idfa'u makna dia, kalau kamu tak pergi berperang pada jalan Allah pun, jom ramaikan bilangan tentera. Bagi orang kafir nampak bilangan tentera Islam ramai, walaupun kamu sebenarnya bukan tentera. Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi, dia buta. Dalam peperangan Qadisiyah, dia ikut sekali berperang. Satu tangan dia pegang batu, satu tangan pegang bendera. Maka orang berkata pada dia, kamu telah diuzurkan, dimaafkan untuk hadir peperangan. Tak payah sebab kamu buta. Tak perlu. Apa jawapan dia? Dia kata, aku datang dalam peperangan ini untuk idfa', untuk meramaikan bilangan tentera. Boleh faham? Jadi meramaikan bilangan tentera pun kadang-kadang ada kebaikan, iaitu menakutkan musuh. Bahkan dalam satu peperangan, dia kata, Abdullah bin Umi Maktum, dia kata, bagi bendera pada aku, biar aku angkat bendera tu. Kenapa? Aku tak akan lari. Kenapa aku tak akan lari? Sebab aku buta. Hebat tak sahabat? Orang buta patut takut kan? Tak. Lagi buta, lagi berani. Okey. Siapa yang berkata ni? Dikata pada orang munafik. Dan orang munafik ni pula siapa? Satu, siapa yang berkata? Yang kedua, siapa orang munafik ni? Orang munafik ni ialah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Dan yang penting ataupun
tarik diri daripada peperangan Uhud bersama kumpulan dia yang seramai 300 orang. Jadi bila ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Umar bin Haram, dia tengok Abdullah bin Ubay ni tarik diri, dia kata apa pada Abdullah bin Ubay, orang munafik? Jom kita pergi berperang, jangan jadi penakut. Ataupun paling kurang, jom meramaikan bilangan tentera Islam. Okey? Idfa'u, dia terjemah apa tu? Pertahankan. Bolehlah. Okey, di sini dia terjemah pertahankan, saya tulis makna yang kedua. Ramaikan bilangan. Okey, apa jawapan orang munafik bila diajak? Apa jawapannya? Qalu, mereka berkata, lau jika lau ataupun sekiranya na'lamu, kami mengetahui, kitalan, ada peperangan, lattaba'nakum, pasti kami ikut. Kami ikut kamu. Apa maksud dia? Dusta. Maksud dia kata bila dia ajak jom pergilah berperang pada jalan Allah, ataupun paling kurang pertahankan negara kamu, ataupun ramai kebilangan tentera. Dia kata apa? Kami sebenarnya bukan tak nak pergi berperang, tapi sebab kami tahu yang kamu pergi ni sebenarnya bukan nak pergi berperang pun. Kalau kami tahu kamu betul nak pergi berperang, kami ikut. Mana dia cakap apa? Benar ke bohong? Sebab dalam tafsir dia sebut dua. Pertama, dia kata apa? Ini bukan peperangan. Sebab dia kata orang Mekah datang bukan nak berperang pun. Itu jelas berbohong. Sebab orang Mekah, tentera kafir diketuai oleh Abu Sufyan memang datang dengan bilangan tentera yang ramai. Tak masuk akal datang dengan tentera tapi tak nak berperang. Pendapat kedua, dia kata, kamu ni sebenarnya bukan nak pergi berperang. Sebab Abdullah bin Ubay, orang munafik, masa Nabi nak keluar berperang, apa pandangan mereka? Berperang dalam Madinah ke di luar? Tak ingat dah. Kan sebelum tak, golongan Abdullah, golongan munafik ni dalam Madinah. Kemudian Nabi tanya orang muda bersemangat nak keluar di luar Madinah, di Uhud lah, kan? Jadi menyebabkan Abdullah bin Ubay kecil hati dan akhirnya dia tarik diri. Maka dia kata apa ni? Kamu bila pergi berperang di luar Madinah, sebenarnya kamu bukan nak pergi berperang, tapi nak pergi bunuh diri. Ni. Kalau kami tahu kamu sebenarnya nak pergi berperang, kami ikut. Tapi kamu sebenarnya bukan nak pergi berperang, nak pergi cari penyakit. Sepatut kita berperang dalam Madinah. Itu pun sama alasan. Okey. Siapa ni? Orang munafik. Ramai tak? Ramai. Dia solat tak? Dia berzikir tak? Dia bersedekah tak? Dan dia solat belakang siapa? Dia solat seorang ke berjemaah? Solat pula di Masjid Nabawi, di belakang Nabi, kan? Dan ada ketika dia pergi saf pun rapat, kan? Dan ada ketika dia pergi berperang. Tapi sebenarnya hati mereka adalah, Allah kata apa? Mereka lil kufri, kepada kufur, yauma izin, pada hari itu, aqrab, lebih dekat.
minhum, daripada mereka. Lil iman, bagi iman, ataupun daripada iman. Terjemah yang lebih tepat daripada iman lah. Maksud apa ni? Allah nak bagi tahu orang munafik ni, pada zahirnya dia Islam, kan? Solat, sedekah, berjihad bersama Nabi, tapi hakikatnya mereka lebih dekat pada kufur ke lebih dekat kepada iman? Kufur. Bahkan orang munafik ni sebenar kafir ke Islam? Kafir. Allah kata apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni yang solat belakang Nabi, yang berjihad bersama Nabi, yang bersedekah, yang berzikir pagi petang, bila masuk neraka, neraka paling bawah. Kan? Jadi pelik tak kalau zaman kita ada munafik? Tak pelik kan? Duduk bersama Jemaah Islam, duduk bersama NGO Islam, duduk bersama parti Islam, duduk bersama dalam kelas, kan? Tapi hati dia sebenar, dia bukan munafik kafir lah, tapi sifat munafik. Kalau sifat munafik di sini apa ni? Apa petanda-petanda dia munafik? Tak nak berjihad pada jalan Allah. Paling-paling kurang pun meramaikan. Itu pun dia tak nak. Makna apa tu? Orang munafik kalau duduk dalam Jemaah Islam tak membawa apa-apa kebaikan. Bahkan menghuru hara, merosakkan lagi. Sebab itulah antara orang munafik yang solat, yang berzikir, yang pergi haji dengan orang kafir yang terang-terang tak solat, mana lebih bahaya? Munafik. Munafik lebih bahaya. Sebab yang kafir tu terang-terang kita tahu kafir. Jadi kita senang berhati-hati. Dengan mereka cakap je, kita tolak terus. Sebab zahirnya kafir. Yang ni bila dia bercakap, kita fikir 10 kali. Ni pakai serban ni. Ni solat jemaah ni. Ini pergi berperang dengan Nabi ni. Jadi kita pun confused. Islam ke tak? Islam ke tak? Jadi ini sebenar lagi bahaya ni yang duduk dalam barisan Islam. Boleh ya? Kemudian yaquluna, mereka berkata, bi afwahihim, dengan mulut mereka. Apa yang tidak dalam hati mereka. Putus-putus lah. Okey, tengok Allah kata apa? Allah bongkar, Allah dedahkan. Sebab orang munafik ni dia sembunyikan kekufuran. Nabi tahu tak orang munafik? Nabi tahu tak? Tak tahu. Jadi Nabi tak tahu orang munafik. Sedangkan orang munafik tu duduk kat mana? Depan Nabi. Dalam surah Munafikun Allah kata apa? Iza ja'akal munafiqun. Apabila orang munafik datang kepada engkau. Mana orang munafik ada sekitar Nabi. Pergi mari bersama Nabi. Tapi Nabi tak tahu. Yang ni Allah bongkarkan. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 101.
Hmm? Ha. Okey. Tengok Allah, apa Allah cerita pasal orang munafik. Wa mimman, dan di antara orang yang haulakum, sekitar kamu, iaitu orang yang sekitar Madinah, bukan dalam Madinah. Ada berbagai-bagai kabilah yang sekitar Madinah ataupun di pinggir Madinah yang beriman. Tetapi ada sebahagian mereka minal Arab, daripada Arab dusun, Arab Badui, munafikun. Yang sekitar Madinah tu, di luar kawasan pinggir Madinah, ada yang beriman, tapi sebahagian mereka munafik. Satu. Yang kedua, wa min ahlil Madinah, dan ada juga dari kalangan penduduk Madinah. Yang ni yang duduk pinggir ataupun luar Madinah, yang ni dalam Madinah. Khazraj, Aus. Maradu ala nifaq. Mereka maradu ni mana? Melampau ataupun istiqamah dalam munafik. La ta'lamuhum, kamu tak tahu. Allah kata engkau tak kenal. Tetapi nahnu na'lamuhum, kami yang tahu mereka. Boleh? Kemudian Allah kata apa? Sanu'azibuhum, kami akan azab mereka marrataini, 2 kali. Apa maksud 2 kali? Satu dunia, satu akhirat. Ada pendapat mengatakan satu kat dunia dan satu di alam kubur. Kalau kat dunia apa dia? Azab Allah kepada orang munafik masa kat dunia. Antaranya kalah dalam peperangan. Antaranya mereka duduk dalam ketakutan sebab mereka nak sembunyikan kekufuran. Jiwa mereka tak tenang. Itu bentuk azab kat dunia. Okey? Semua kemudian yuraduna, mereka akan dikembali kepada azab yang besar. Sebab tu azab yang 2 kali itu tak termasuk azab yang besar di akhirat. Iaitu satu kat dunia, satu kat kubur. Okey. Okey, saya nak tanya, kenapa Allah tak bagi tahu Nabi orang munafik? Allah kata, kamu tak tahu, kami tahu. Kenapa Allah tak bagi tahu Nabi? Mana lebih baik? Nabi tahu siapa orang munafik ataupun yang lebih baik Nabi tak tahu? Lebih baik Nabi tahu. Kenapa Allah tak bagi tahu kalau lebih baik Nabi tahu? Kalau Nabi tahu, agak-agak apa perasaan Nabi ataupun sikap Nabi pada mereka tu? Mungkin ada double standard. Dan mungkin Nabi akan pinggirkan. Dan akhirnya orang munafik tak akan dapat kebaikan pada ataupun daripada tarbiyah Nabi. Sebab mungkin Nabi akan bezakan. Kan? Macam saya tahu dalam kelas saya ni ada yang jenis nak menipukan. Saya akan cukup berhati-hati. Akhirnya banyak kebaikan terhalang untuk saya sampaikan semua. Betul kan? Tapi ada juga yang Allah beritahu. Contoh dalam ayat tadi. Dalam ayat tadi kan? Allah beritahu dalam bentuk apa ni?
dalam bentuk tanda-tanda. Bila dia ajak berperang, mereka kata apa? Oh, kami tak tahu ada peperangan. Kalau kami tahu, Allah kata apa? Mereka hanya berkata pada mulut. Sebenarnya dalam hati mereka tak sama dengan ucapan. Mulut beriman, hati kufur. Ini Allah bongkar. Sebab tu antara hikmah Allah bagi kalah dalam peperangan ni, untuk Allah bongkarkan siapa sebenar munafik. Jadi ada yang Allah bagi tahu, ada yang Allah tak bagi tahu. Bahkan ada satu hadis itu dalam satu majlis, dalam masjid Nabi, Nabi kata, kamu orang munafik keluar. Kamu orang munafik keluar. Itu bentuk azab yang Allah timpa pada orang munafik masa kat dunia. Tapi tak semualah. Malu tak? Sebab Nabi sebut direct, kamu orang munafik keluar majlis. Okey, kemudian Allah kata apa? Wallah, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui. Bima yaktumun, apa yang mereka sembunyikan. Ini amaran kepada orang munafik supaya mereka sedar kan. Kamu nak sembunyi macam mana pun, Allah tahu. Dan ada ketika Allah akan bongkarkan. Okey. Jadi takutlah kepada Allah sebab semuanya Allah tahu. Okey, cuba buka surah ni. Surah At-Taubah. Ayat 46. Ini ciri-ciri munafik ya. Ciri-ciri munafik. Kalau dalam ayat ini kita dapat tahu kesan dia apa dia? Ciri orang munafik. Tak nak pergi berjihad, takut pada mati. Dan tak nak walaupun membantu dari segi meramaikan bilangan. Itu pun dia tak nak. Itu ciri-ciri orang munafik. 46. Okey. Ini tanda-tanda orang munafik. Ini ayat ni bukan adakan peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Kita tahu peperangan Tabuk ni adalah satu peperangan dipanggil Ghazwatul Usrah, iaitu peperangan yang sangat sukar. Berlaku dalam perjalanan jarak yang jauh 600 km. Kemudian musim panas dan bilangan tentera pula ramai tapi kenderaan tak cukup, sangat sukar. Jadi Allah kata apa? Walau aradu. Dan jikalau mereka hendak berangkat untuk keluar berperang, la'addu. Kalau betul mereka ikhlas nak pergi berperang, mereka akan buat apa? Persiapan. Bila tak ada persiapan, itulah tanda dia tak nak pergi. Bila tak nak pergi, itulah tanda munafik. Kemudian la'addu lahu uddatan. Mereka akan buat persiapan. Walakin, akan tetapi karihallah, Allah benci. Allah tidak suka keberangkatan mereka. Allah tak suka mereka pergi berperang. Maka Allah buat apa? Fasabbatahum. Allah jadikan mereka tu rasa berat nak pergi. Sebab apa Allah jadikan mereka rasa berat? Sebab mereka memang tak nak pergi. Apa bukti mereka tak nak pergi? Tak ada persiapan. Kemudian Allah kata apa? Waqila qa'udu. Dikata pada mereka, kamu tak payah pergilah, duduklah bersama ma'al qa'idin. Orang yang duduk di mana? Orang yang tak pergi berperang. Biasanya siapa yang tak pergi berperang?
Orang yang usul, orang tua, perempuan. Duduklah sama-sama tu. Okey, cuba tengok ayat selepas tu. Selepas ni, 47. Lau kharaju, jikalau mereka keluar, mazadu, mereka tidak akan menambah kepada kamu kecuali khabala. Apa maksud dia? Kalau mereka pergi, apa faedah daripada kepemergian mereka? Tak ada. Bukan membantu terhadap Islam, menyusahkan. Maka sebab itulah Allah benci mereka pergi, kan? Sebab kalau mereka pergi pun menimbulkan masalah. Mungkin menjadi penyebab. Tengoklah peperangan Uhud. Dah pergi, lepas tu tarik diri. Bila ditarik diri, menyusahkan tentera Islam yang lain. Sampai ramai yang terpengaruh nak ponting juga. Inilah sifat munafik. Ada tak dalam kumpulan ni? Dalam jemaah Islam, dalam NGO Islam ada tak? Ada. Bila ada kepentingan, ada habuan, dia pergi. Bila tak ada habuan, saya banyak hal ni, sibuk sikit menggenikan. Okey. Oh, ayat ni. Kita dah hurai tadi, tak apalah. Ambil masa. Sepatut canggih kan? Cepatnya. Nanti kita beli iPhone. Ada lebih bajet kan? Okey. Lau kharaju. Allah kata, jikalau mereka keluar berperang, fikum, bersama kamu, mazadukum, mereka tak menambah apa-apa kepada kamu kecuali khabala, kerusakan. Maka paling baik mereka tak payah pergilah. Wala auda'u, dan tentu mereka bergegas maju, apa ni, khilalakum, di celah-celah kamu, yabghunakum, mereka menghendaki kamu, ataupun mereka nak buat kekacauan, fitnah. Ini sifat orang munafik. Ya, maksudnya apa ni? Orang munafik kalau duduk dalam berislam tak mungkin membawa kebaikan, tak mungkin. Dan yang pasti akan membawa kerusakan, khabala. Maka yang terbaik apa dia? Baik, keluarlah. Keluar. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Okey, Allah sebut lagi sifat orang munafik ni. Allazina, iaitu orang-orang qalu, mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk. Okey, mereka berkata, siapa yang mereka ni? Orang munafik yang Allah sebut sebelum ini. Mereka kata pada siapa? Ikhwanihim, saudara mereka. Siapa ni saudara mereka ni? Yang nak pergi perang. Yang tak pergi perang ke yang pergi berperang? Tak pergi. Bukan yang pergi. Yang pergi berperang. Dalam tafsir mengatakan ini adalah yang mati ni. Yang mati 70 orang tu. Jadi orang munafik ni kafir ke Islam? Kafir. Orang kafir boleh tak jadi ikhwan kepada orang Islam? Tak boleh kan? Kenapa dia guna perkataan ikhwan? Orang munafik berkata pada saudara mereka yang mana? Yang Islam yang mati syahid tu. Maka ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan ikhwan hubungan dari segi nasab, bukan dari segi akidah. Mana ada kalangan yang mati 70 orang tu,
daripada keluarga orang munafik. Yang kedua, pendapat kedua, orang munafik berkata pada yang mati 70 orang, pada zahirnya orang munafik Islam, maka pada zahirnya mereka adalah ikhwan, bersaudara. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Dan mereka berkata pada yang, mereka cakap sama-sama mereka lah. Dan mereka sendiri tak pergi berperang. Mereka duduk. Qa'adu tu makna mereka duduk. Apa kata mereka? Lau. Jikalau ata'una, mereka mengikuti kami. Ikut kami apa maksud dia? Tidak pergi berperang. Kan pandangan awal orang munafik apa dia? Duduk kat Madinah, tak payah pergi keluar kan? Kalau yang mati syahid ni dengar cakap kami, apa berlaku? Ma qutilu. Mereka tak mati. Tidak terbunuh. Boleh faham? Jadi dia kata pada ikhwan mereka ni, siapa ikhwan mereka? Yang mati tu. Itulah aku dah cakap, mereka dah mati. Ayat siapa tu? Orang munafik. Kita boleh faham daripada sini apa maksud orang munafik ni. Kalau dengar cakap kami kan kamu tak mati. Sebenarnya apa maksud dia? Satu, dia menyalahi takdir. Dia tak setuju dengan takdir Allah. Yang pergi berperang ke Uhud dan mati syahid 70, bukankah itu dengan takdir Allah? Tapi dia kata apa? Kalau satu, dia tolak takdir Allah. Itu sifat munafik. Yang kedua? Yang kedua, kalau kamu dengar cakap kami, kamu tak mati. Makna apa tu? Orang munafik penakut, takut mati. Sangat elak daripada kematian. Okey. Jadi yang jenis takut mati ni ada ciri-ciri munafik. Sebab itulah sahabat Nabi yang beriman bila sebut jihad, mereka berlomba nak mati. Sebab apa? Ayat seterusnya Allah kata apa? Jangan kamu sangka orang yang mati syahid adalah mati. Sebenarnya yang mati syahid adalah hidup. Dan hidup pula inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki. Jadi orang beriman bila pergi berjihad dia tak nampak mati, dia nampak hidup. Selepas itu lagi hebat. Okey. Maka Allah kata, kul, katakanlah. Allah perintah pada siapa tu? Kepada Rasulullah. Okey, bila orang munafik kata, dia cakap sama mereka, itulah puak-puak ni tak dengar cakap kita. Kalau tak, mereka hidup. Boleh jumpa keluarga kan? Okey, Allah kata pada Nabi, jawab balik pada mereka. Jawab apa? Fadra'u. Maka idra'u, tolaklah. An anfusikum, dari diri kamu, al-maut, kematian. In sekiranya adalah kamu orang-orang yang benar. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah suruh Nabi sampai ataupun jawab pada orang munafik? Kan orang munafik bila dia jawab macam ni, makna satu, dia tolak takdir Allah. Yang kedua, dia takut mati kan? Maka jawapannya sesuai dengan apa yang mereka percaya, iaitu mereka takut mati. Okey, jawab macam ni. Kalau betul kamu takut mati, tolaklah kematian itu. Bila kamu duduk Madinah, bila nak datang kematian, cuba tolak. Sebab kamu kata kalau tak pergi berperang, hidup kan? Okey, kalau kematian datang masa kamu di Madinah, cuba tolak. Boleh tak? Boleh faham?
Maksud apa ni? Bila kamu sampai ajal, pergi berperang ke, tak pergi berperang ke, kamu tetap mati. Jadi mana lebih baik? Mati di Madinah ataupun mati dalam medan jihad? Itu orang munafik tak nampak. Okey. Jadi kematian ni, kalau Allah takdirkan, walaupun bukan pergi medan jihad, kalau Allah takdirkan pukul 5, tak mungkin dilewatkan walaupun 1 minit. Tapi kalau Allah takdirkan tak mati di medan peperangan, walaupun 10 kali pergi berperang, Allah takdirkan tak matilah. Contoh siapa? Khalid bin Walid. Badan dia penuh dengan cedera beratus. Dan dia ketua panglima perang. Tapi akhirnya dia mati di mana? Di katil. Dia kata aku mati macam binatang. Dia rasa macam hina. Tapi Allah takdirkan dia mati di situ. Jadi jangan elakkan mati sampai kita elakkan daripada melaksanakan kewajipan Allah. Sebab mati akan datang bila-bila masa. Okey, boleh ya? Ini ayat ni bagi motivasi kepada orang yang beriman. Allah kata, wala tahsabanna. Dan janganlah, bila sebut kematian, saya ingat saya baca berita semalam. Pelajar universiti Sultan Azlan Shah, 5 orang kan, mati dan terbakar hangus dalam kereta. Allah takdirkan. Maka yang terbaiknya apa dia? Jangan elak daripada mati, tapi pastikan kamu sentiasa beriman kepada Allah. Kalau kamu sentiasa beriman, mati macam mana sekalipun, kamu mati dalam iman. Ada orang dia faham mati husnul khatimah ni mati dalam masjid, mati tengah berzikir, mati tengah sujud. Habis mati tengah memandu kereta bukan husnul khatimah. Mati terbakar hangus dalam kereta bukan mesti mati husnul khatimah, tak. Kalau masa dia mati tu dia beriman kepada Allah, walaupun terbakar dalam kereta, husnul khatimah. Tapi kalau dia mati dalam masjid tengah mencuri duit, bukan husnul khatimah. Bahkan ada sahabat Nabi, kita dah belajarkan, ada lelaki di zaman Rasulullah, dia mati dalam peperangan bersama Rasulullah, tapi dia bukan husnul khatimah, sebaliknya dia ahli neraka. Sebab apa? Satu dia bunuh diri, satu lagi kisah dia curi harta rampasan. Jadi jangan tengok mati tengah sujud, beruntungnya dia kan. Yang kawan tu pula mati kena tembak, ni mesti ada dosa besar ni kan. Itu salah. Okey, dan janganlah kamu menyangka allazina, orang-orang yang mereka dibunuh fi sabilillah, pada jalan Allah. Allah sebut syarat dia mati mesti fi sabilillah. Apa syarat mati fi sabilillah? Macam mana kita nak tahu orang tu mati pada jalan Allah? Ataupun kita sendiri kalau kita mati fi sabilillah. Macam mana? Bila sebut fi sabilillah ni sebenar maksudnya ialah mati dalam jihad. Mati dalam peperangan menentang orang kafir untuk menegakkan Islam. Kalau untuk menegak pertahankan negara, bukan fi sabilillah. Kalau untuk mempertahankan bangsa, bukan fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ialah peperangan untuk menegakkan agama Allah. Dia mati. Maka Allah kata apa? Allah larang, bila larang benda tu haram. Apa dia? Jangan kamu sangka orang yang mati dalam peperangan pada jalan Allah amwata, mati. Kan? Kita kata kawan tu mati dalam peperangan.
fi sabilillah. Jangan kata mati. Habis nak kata apa? Bal. Bahkan ahyaun. Mereka hidup. Satu. Bal tu dia panggil dalam bahasa al-idrab. Idrab iaitu nak menafikan apa yang sebelum. Yang sebelum apa dia? Orang kata mati, maka bal tu nak menafikan. Bukan mati, hidup. Satu. Yang kedua, hidup macam mana ni? Inda rabbihim. Istimewa yang kedua. Pertama, hidup. Yang kedua, hidup bukan macam biasa ni. Hidup di sisi Tuhan mereka. Kita kalau tak mati pada jalan Allah, ataupun kita hidup kat dunia, kita hidup di sisi siapa? Sisi keluarga, sisi pemimpin kita kan. Tapi yang mati pada jalan Allah, hidup di sisi Tuhan mereka. Dua. Yang ketiga, mereka dalam masyarakat yurzaqun. Kena terjemah diberi. Kelebihan yang ketiga orang yang mati syahid ialah diberi rezeki. Beza tak orang yang tak mati? Orang yang tak mati apa dia? Cari rezeki. Betul? Cuba duduk kat rumah 3 hari, jangan keluar. Ada turun rezeki daripada langit. Hari keempat, yang kelima, tak van jenazah datang angkut. Tapi ni, yang mati dalam peperangan ni, ada tak dia pergi kerja, pergi office? Tak. Yurzaqun. Kemudian makanan yang mereka makan pula daripada mana ni? Surga. Ustaz, macam mana dia makan ni? Kubur sempit gelap ni. Bila masuk alam kubur, alam akhirat, otak kita tak boleh nak fikir. Sebab Allah cipta otak kita hanya untuk dunia saja. Kadang-kadang kubur sebelah tu kena himpit, kena ketukkan. Nabi kata menjerit satu dunia dia dengar, kecuali manusia dan jin. Tapi kubur sebelah orang beriman, dia dengar tak? Terseksa tak dengar jeritan kubur sebelah? Tak. Walaupun duduk sebelah. Bila masuk alam akhirat, alam ghaib, akal kita tak boleh nak fikir. Sebab itulah sahabat nampak ni. Bila pergi berperang mati, sebenarnya tak mati. Bahkan lagi hebat rezekinya di sisi Tuhan. Okey. Cukup, Okey, kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar tadabbur online yang ada sekitar Pulau Pinang. InsyaAllah malam besok kita ada urusan di Pulau Pinang. Jadi kita ambil kesempatan untuk buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar yang ada sekitar Pulau Pinang ataupun Kedah, Sungai Petani. Malam besok, hari Sabtu malam, di Semua Al-Quran. Nanti kita akan bagi alamat dan location. Jadi kita harap pelajar-pelajar yang ada sekitar Pulau Pinang datanglah. Jumpa, bersembang, minum kopi kan. Kita baca buku ni yang ke-18. Amalan yang ke-18 yang membuka pintu syurga. Muka surat 55. Muka surat 55.
iaitu memberi nafkah di jalan Allah fi sabilillah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun wa man kana min ahli as-salati du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darura, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Qala na'am wa arju an takuna minhum. Hadis muttafaqun alaih. Okey, maksud dia, barang siapa yang menafkahkan dua buah hartanya, zaujaini, ulama dalam syarah hadis ulama berbezalah. Ada mengatakan zaujaini dua jenis harta. Ada mengatakan 2 dirham, ada mengatakan 2 dinar. Ada yang mengatakan ialah dia bukan infak sekali, 2 kali, 3 kali, dan ada yang mengatakan berterusan. Jadi 2 tu maksudnya bukan sekali. Maka apa kelebihannya? Maka ia akan dipanggil melalui pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Dengan sedekah ini adalah kebaikan. Lalu barang siapa yang termasuk orang yang gemar mendirikan solat, maka ia akan dipanggil melalui pintu solat. Barang siapa termasuk orang yang gemar, yang suka berjihad, maka ia akan dipanggil melalui pintu jihad. Barang siapa termasuk orang yang gemar berpuasa, mana puasa sunat lah. Saya sangat gemar berpuasa Ramadan, itu tak payahlah. Barang siapa yang termasuk orang yang gemar berpuasa, maka ia akan dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Abu Rayyan tak datang malam ni. Barang siapa termasuk orang yang suka bersedekah, 2 kali Nabi sebut. 2 kali Nabi sebut sedekah. Menunjukkan apa? Antara amalan yang terbaik ialah sedekah. Sebab tu lepas solat je Allah sebut wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas solat Allah sebut sedekah. Sebab sedekah tu adalah sebagai bukti iman kamu benar ataupun dusta. Orang yang paling benda yang paling manusia sayang apa dia? Harta. Jadi barang siapa termasuk orang yang suka bersedekah, maka ia akan dipanggil dalam melalui pintu sedekah. Jadi pintu syurga ada berapa semua? 7 ke? Ada berapa? 7 ke 8? Ha? 8 ke 9? Ha? 8. 8. Ada dalil tak? Ada. Apa dalilnya? Kan Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, siapa yang berwuduk lalu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang abwabu as-samaniyah, pintu syurga yang 8. Mana-mana pintu dia boleh masuk. Jadi pintu syurga 8, pintu neraka 7. Itu disebut dalam Quran. Jadi pintu neraka kena tahu, takut tersilap masuk. Okey, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi bapakku dan ibuku, mereka menjadi tebusan. Ini biasa orang cakap ni, orang Arab cakap, bi abi anta wa ummi. Untuk Islam aku gadaikan ibuku dan bapakku. Biasa orang Arab cakap tu. Maknanya dia akan korban benda yang paling mahal untuk yang paling mahal, iaitu Islam.
Demi bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, tidaklah mengherankan apabila seseorang dipanggil daripada salah satu pintu syurga. Kalau yang suka sedekah, masuk pintu sedekah. Yang suka puasa, pintu puasa. Namun kata Abu Bakar, apakah ada orang yang dipanggil daripada kesemua pintu syurga tu? Mana dia boleh dipanggil melalui mana-mana pintu yang 8? Abu Bakar tanya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya. Dan aku berharap engkau adalah salah seorang di antara mereka. Kenapa? Mungkin sebab Abu Bakar suka puasa sunat. Abu Bakar juga suka bersedekah. Abu Bakar juga suka solat. Abu Bakar juga suka. Semua dia buat. Jadi dia boleh masuk mana-mana pintu syurga. Kita puasa sunat pun tak berapa suka. Solat sunat pun tak berapa suka. Jihad lagi kita suka. Tapi kita selalu selepas berwuduk baca doa tu. Boleh masuk tak mana-mana pintu syurga? Boleh, insyaAllah. Perempuan pula ada kelebihan lain pula. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Tapi kena buat apa? Dia buat satu, solat 5 waktu. Jaga dengan betul dan sempurna. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Tak puasa 6 pun tak apa. Yang ketiga, taat suami. Dengan cakap suami. Tak suka macam mana pun, selagi mana tak bercanggah dengan Islam, baik bang. Jangan baik bang tapi tak bergerak. Baik bang 10 kali tak bergerak lagi. Yang keempat, jaga maruah kehormatan suami, harta suami bila suami keluar. 4 je boleh masuk mana-mana pintu syurga. Nampak macam mudah tapi susah. Suami pula jangan ambil peluang apa. Abang cakap kena dengar. Nak masuk tak pintu syurga yang mana-mana? Okey. Ibnu Abdi Al-Bar mengatakan, menurut ulama, lafaz man anfaqa zawjaini, maksudnya siapa saja yang menafkahkan dua buah benda dari jenis yang sama, seperti 2 dirham, 2 dinar, 2 baju, 2 kereta, 2 handphone. Itu maksud zawjaini. Ataupun 2 ekor binatang ternak. Manakala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan az-zawjaini di sini adalah menginfakkan 2 barang daripada harta apapun yang berasal daripada jenis yang sama. Al-Hafiz Ibn Hajar juga mengatakan bahawa maksud daripada kalimah fi sabilillah pada hadis di atas adalah di dalam mengharap balasan pahala daripada Allah. Dengan demikian, ia lebih umum daripada sekadar jihad ataupun ibadat yang lainnya. Wallahu a'lam. Okey. Semoga kita berebut untuk masuk mana-mana pintu syurga. Kalau dia dapat masuk mana-mana pintu syurga, confirm kita akan jadi ahli syurga. Sebab tak ada orang masuk pintu keluar balik. Tak ada pintu keluar. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa kelas akan datang pada Isnin. Isnin pagi. Besok. Besok nanti kita bagi tahulah, tengok keadaan. Jadi sekali lagi saya maklumkan kepada pelajar-pelajar tadabbur online yang ada sekitar Pulau Pinang, Sungai Petani, Kedah, boleh datang ke Pulau Pinang besok. Berjumpa. Boleh hubungi, siapa yang nak datang boleh hubungi Puan Haniza melalui nombor yang tertera di skrin. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل